الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa rasulina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi kita bertemu dalam ruangan podcast budak-budak panggil. Dan pada hari ini kita akan bincangkan, sambung perbincangan kita tentang Isra' dan Mi'raj. Kita fokus pada Isra' dulu. Dan alhamdulillah pada dua kali lepas kita dua siri lepas kita telah bincang berhubung dengan Isra'. Dan Isra' ini pertamanya kita bincang berhubung dengan siapa dia tuan kerja. Kita dah bahas semua, iaitu tuan kerjanya yang bawa Isra' ni, yang bawa Nabi jalan ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kita telah bincang siapa yang dibawa jalan, iaitu kita pun semua tahu yang dibawa jalan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga telah bincang berkaitan dengan perkara-perkara yang berhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peribadi dia dan sebagainya. Pada hari ini kita akan bincang dan sambung perbincangan kita dengan dakwah Nabi. Hak ni hak sangat-sangat penting kerana Isra' pun termasuk dalam dakwah dia. Jadi hari ini sebagaimana 2 minggu lepas kita mengundang ke studio IPTG Al-Fadhil yang berbahagia Ustaz Muhammad bin Mustafa, Ustaz Haji Muhammad bin Mustafa, untuk sambung perbincangan kita. Dan sebagaimana tuan-tuan tahu, perbincangan kita ni ialah perbincangan atas talian, online, live. Dan mudah-mudahan kita harap tuan-tuan dan puan-puan yang ada kesempatan boleh berkongsi, boleh berbincang sama-sama dalam ruangan ini. Dan semoga perbincangan ini walaupun kita dalam bentuk perbualan, tetapi dia perbualan ilmu, perbincangan ilmu. Kalau learn ni budak-budak kata cik-cak. Kalau tu bahasa orang putih. Kalau bahasa kita kecek. Tapi kecek ni dia ada, kalau sadu lagu lain, kalau tak sadu lagu lain. Kalau kecek lagu lain, kecek lagu lain. Kecek lagu lain. Makna dia berbeza. Atas dengung tak dengung, sadu tak sadu. Jadi hari ini tuan-tuan, kita sambung perbincangan kita dengan ustaz kita. Dan masih lagi kita berbincang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harap perbincangan kita ini diberkati Allah, diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harap perbincangan kita ini boleh membuka minda, pengetahuan, maklumat ya kita boleh kongsi semua untuk mendapat ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bicara ini, kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus dan dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nabi dan rasul. Untuk bawa agama kepada seluruh manusia, umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk rahmat, memberi rahmat kepada seluruh ada. Kafah linnasi basyiran wa nadhira, untuk seluruhnya. Jadi kalau ustaz boleh mula dulu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak daripada diturunkan wahyu sehinggalah sampai seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adada khalqihi wa rida'a nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Amin. Wa kama la nihayata li kamalihi wa adada kamalihi wa dawami mulkihi
wa kama tambaghi salatu wassalamu alaihim wa kama tuhibbuhum wa tardahum alaihim. Amin. Terima kasih Datuk kerana jemput hamba sekali lagi. Sama-sama. Jadi hari ini kita nak sambung sikit mengenai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagaimana Datuk kita dah bicara baru ni mengenai persahabatan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut Tok Guru hamba di Madinah, Yasi Madinah dulu. Profesor Dr. Ahmadul Ahmad dia kata, kita ni nak bersahabat dengan Rasulullah secara jasmani, fizikal memang terlepas dah. Tak ada lah. Tak ada dah. Masa pun jarak dah. Masa pun jarak dah. Ya, betul. Cuma dia kata kita masih berpeluang boleh bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama dengan perjuangannya dengan kita membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah kita menghidupkan Nabi. Seolah kita menghidupkan Nabi dengan membaca sejarah. Ya. Jadi secara tak langsung kita juga bersama dengan Nabi. Jadi hari ini di antara sejarah besar Rasulullah ni kalau kita nak tengok, boleh kita bahagi beberapa bahagian. Nombor satu, Rasulullah daripada lahir sampai ke dia dibangkit jadi Nabi. Ya. 40 tahun dah. 40 tahun dah situ umur. Jadi 40 tahun ni kira zaman sekolah lah. Zaman sekolah di mana Allah Ta'ala sendiri mendidik Nabi dengan satu proses pendidikan yang begitu hebat, walaupun tidak masuk universiti, tapi Allah Ta'ala sendiri dengan menjadikan alam ini sebagai universiti, sebagai sekolah ni. Alam inilah sebagai sekolah, dan Allah sebagai pendidiknya, sehingga sempurnalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa 40 tahun Tuhan didik dia tu semasa 40 tahun nak boleh sempurna jadi Nabi tu. Mata sempurna, comel, lengkap. Jadi maknanya masa Rasulullah pegang jawatan Nabi itu dari segi persiapannya sudah ada belakang dari semua aspek. Daripada kecil sampai remaja, sampai kahwin, dapat anak, ada kahwin, semua lengkap. Mana lengkap? Orang tak boleh nak take dah. Jadi maknanya itulah maknanya kesempurnaan pendidikan Rasulullah SAW daripada Allah Ta'ala sendiri. Jadi Allah sebut walaqad manallahu ala al-mu'minin. Allah Ta'ala beri nikmat kepada orang mukmin. Maknanya kebangkitan Nabi ni satu nikmat besar. Tapi Ustaz, puak-puak kita ni berasa ke nikmat Nabi? Ni salah lagi. Betul lah. Nikmat kita ni nikmat mari Nabi. Lepas tu mari Nabi tu nikmat Islam. Kalau tak mari Nabi, tak mari Islam. Tak ada Islam. Mana nikmat Nabi dulu? Betul. Ada itulah. Berasa tak berasa tu, hamba berasa bimbang juga. Takutnya mati rasa. Mati rasa. Sebab cubit tak sakit dah. Tak sakit jadi. Tak berasa. Bagi nikmat besar tapi tak berasa. Jadi Allah guna manna. Allahu akbar. Dalam istilah manna, laqad manallahu 'alal mu'minin. Jadi subhanallah, Allah memberi nikmat kepada orang mukmin. Iz ba'atsa fihim, iaitulah semasa Allah membangkit di kalangan mereka itu rasulan minhum, di kalangan mereka. Ya Allah. Jadi hijau rasul ni ialah yatlu alaihim ayatihi. Ayat itu membaca ayat-ayat Allah kepada mereka. Itu hijau pertama kan. Hijau yang kedua wa yuzakkihim, membersihkan mereka daripada syirik, daripada kesesatan, daripada kekotoran zahir dan batin, dengan tazkiyah ni. Yang ketiga wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajar kitab, yakni Al-Quran, dan juga kebijaksanaan. Wa in kanu min qablu zalika fi dhalalin mubin, dulunya memang teruk benar lah. Dhalalin mubin ni habis Bapak ganda. Sesat sungguh. Kalau orang dulu panggil sesat barat. Jadi kalau kita tengok Ustaz baca ayat tu, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi pertama baca Quran. Yatlu alaihim ayatihi itu Quran lah. Termasuk juga hadis-hadis lah.
Tafsir Quran hadis lah. Tafsir Quran hadis. Kalau dia kena ganding dua tu baru jelas maksudnya. Ya. Jadi Nabi ni dia tidak reti membaca dan menulis. Ya. Tapi dia dapat menyampaikan membaca Quran itu kerana wahyu daripada Allah Taala. Dan ini pun satu hikmah yang besar. Allahu akbar. Hikmahnya orang tak pernah ngaji, tak pernah reti nulis, tapi boleh baca. Boleh baca. Baca ni mungkin tak dengar pun boleh baca. Boleh baca. Supaya Allah baca supaya Jibril nyapa. Betul. Jadi tugas Nabi ni membaca ni maksudnya baca depan orang ramai, menyapa kat orang, mengajar kat orang. Semua sekali lah. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi tugas Nabi ni mengajarlah. Membaca. Sebab tu kalau kerjaan ni kita kena teruskan Datuk. Ya. Kena baca Quran ni. Maknanya kena kita pewaris Nabi lah, kena meneruskan zaman tak ada Nabi ni. Al-ulama warasatul anbiya ni. Cuma baca kita ni supaya kita duk bicara baru ni. Kita ni duk tahap baca. Baca baru. Tu pun masyarakat kita baca tu dalam berbagai peringkat lagi. Ada orang kena baca, ada orang tak lancar baca. Allah. Setengah-setengah orang tu Ustaz. Dia takut nak baca Quran, dia kata hangpa tak kena, takut dosa. Satu hal juga. Lagu mana? Tak baca langsung tak dosa. Dia tak rasa dosa. Tak rasa dosa. Tapi nak baca Quran takut salah. Kalau salah dosa. Jadi tak baca. Tak baca. Kaedah tu tak berapa nak nyaku. Tak kena. Tak kena. Pasal apabila nak betul. Lagi tak baca. Tak kena sama dah. Tak kena sama. Jadi selagi kamu tengok dari satu segi lain pula kita tengok oleh kerana Allah Taala sebut Nabi ni satu nikmat. Kalau kita sebut nikmat wajib kena syukur. Kena balas dengan kesyukuran. Betul. Di satu segi yang lain pula Nabi ni suatu amanah. Mana kita kena bertanggungjawab menunaikan amanah Rasulullah ni. Jadi ada dua tadi. Dua. Yang pertama nikmat kena syukur. Wajib kena syukur. Yang kedua Nabi ni sebagai amanah dia amanah kita. Yang wajib kita kena tunai sebagai pewaris Nabi. Jadi ada atas tu ada dua tanggungjawab. Dua tanggungjawab. Syukur sama ada peribadi dan juga syukur dalam keadaan masyarakat dan juga syukur dalam bentuk negara. Tanggungjawab tadi juga dalam bentuk peribadi punya, dalam bentuk masyarakat punya, dalam bentuk negara punya. Cuma kadang-kadang Ustaz orang duk tengok dalam bentuk peribadi benda. Itulah. Itu masalah. Jadi tak berasalah dalam tak berasa. Oleh kerana dalam bentuk peribadi ni apabila orang tu buat boleh orang tu. Amo buat boleh kamu. Dia tidak bentuk kolektif. Sedangkan agama ni ada benda peribadi. Ada boleh buat peribadi. Betul. Ada benda boleh kena buat secara ramai-ramai jemaah. Supaya nak mai jemaah tak boleh mai seorang dah. Sadar. Tak ada orang mai jemaah seorang. Tak bagi jemaah pula tu. Jadi jemaah semaya pun ada hak peribadi. Peribadi ni semaya sunat ya. Betul. Kalau semaya fardu kena jemaah lalu. Mampu tak mampu tu masalah ya. Dan jemaah paling besar kan negara. Negara lah. Negara jemaah paling besar kan. Kerana itulah Nabi waktu Quran tu diterjemahkan dalam negara. Dalam negara. Betul. Tak? Betul. Sebab jemaah paling besar. Barulah kita panggil manallah tu, nikmat Allah tu disyukuri dan apa? Jadi negara, kalau kita tengok negara Rasulullah, dia betul negara aman. Negara aman. Tak ada jenayah. Allah. Tak ada gapo-gapo. Subhanallah. Kalau ada pun orang panggil sikit benar, peratusnya sangat-sangat sikit. Sebabnya mensyukuri nikmat Allah dan menjalankan tugas yang dititahkan oleh Allah. Allahu akbar. Baik Ustaz. Baca Amr sebut sama tu. Dua perkara ni boleh katakan tergelar dalam masyarakat kita. Nabi sebagai nikmat yang paling besar dan juga amanah Allah Ta'ala yang besar kepada kita semua. Jadi boleh sebut nikmat kita kena syukur. Boleh amanah wajib kena fikir. Jadi lagu mana nak suruh dalam konteks Isra Mi'raj ni? Kamu rasa Isra Mi'raj ni lama dah. Duk becek. Isra Mi'raj ni bagi hamba cerita perjuangan. Ya. Cerita perjuangan. Tanggungjawab. Jadi kalau bos kadang Isra Mi'raj cerita je. Tidak habis begitu. Tak ada mana.
Tak ada kesan ada kita duduk. Kalau kita kata dengar ceramah sejak lepas maghrib antara maghrib isya tu cerita saja-saja. Kerana kesan tu tak ada kesan. Sebab cerita Nabi ni tak cuba cerita. Dia cerita perjuangan. Betul. Jadi kita orang dengar cerita Nabi ni, terutama kita umat Nabi. Biar ada unsur perjuangan tu. Sebagai pewaris Nabi yang kita bicara baru ni. Betul. Jadi waris gah kalau tak ambil berat. Tak cara keluarga ni. Waris tak cara keluarga. Waris tak cara keluarga. Mana tidak ada kadi nak saing dengan Nabi. Tu. Jadi itu satu hal yang merasa Allah. Jadi benda ni tak mari rasa kasih. Itulah. Sedangkan Rasulullah kata al-mar'u ma'aman ahabba. Kalau kita kasih ke Nabi, kita akan bersama Nabi. Sama dengan Nabi. Walaupun kita tak jumpa lagi dengan Nabi ni, tapi kita menghayati ajaran Nabi, maka kita adalah bersama Nabi. Sama Nabi. Apalagi kalau Rasulullah sebut khulafai. Khulafai ini orang yang meriwayat hadis Nabi. Allahu akbar. Subhanallah. Jadi khalifah Nabi, pengganti Nabi. Allahu akbar. Jadi kita boleh jadi kita tidak jadi ahli hadis. Tapi baca seluar hadis pun tak apalah. Allah subhanallah. Orang kata tak boleh duduk kanan-kanan. Orang kata ada kaitan. Ada kaitan. Ujur-ujur pun tak apa dah. Masuk puak. Masuk puak. Kalau boleh kan nak duduk tepek lah dengan Rasulullah SAW. Tapi tak apa dah. Allah. Ustaz baca hadis, ustaz baca Quran. Allah. Orang tu baca hadis, orang ni baca Quran. Jadi Rasulullah kata, khulafa dia ni allazina yaruna ahadis. Allah akbar. Subhanallah. Kita sambung tadi ustaz. Jadi oleh kerana tu wajib kita kena syukur. Dia wajib kena tunai amanah tu. Dua perkara tu. Syukur tunai amanah. Amanah. Sempena dengan Isra Mi'raj kita masa kena kena tonjol benda ni. Supaya Isra Mi'raj kita tu apa dinamik. Tidak mati. Jadi nak syukur nikmat Nabi ni, dia nak tunai amanahnya. Amal duk perhati, dia ada amal kupur semua sekali. Ada beberapa perkara untuk menunaikan nikmat, syukur nikmat Nabi. Dari kedua, syukur nikmat tunai amanah. Nombor satu sekali kita kena kenal Nabi. Itu pertama-tama. Nombor satu sekali. Sebab kalau tak kenal dia tak terasa lah tu. Yalah. Tak terasa. Tak berasa mai saya. Tak berasa. Dia kenal ni sangat penting, macam kenal Allah juga. Jadi walaupun Nabi sudah tidak ada lagi, tapi kita boleh kenal melalui, walaupun tak ada gambar, kita boleh kenal dengan ilmu lah. Banyaklah ilmu Nabi. Yang kedua, kita kena bahasa mujur. Kita ni jadi umat Rasulullah. Allahu akbar. Allah mujurnya aku jadi umat Rasulullah. Kalau tidak maka tak habis. Jadi bahasa mujur tu tak bahasa perasaan mujur. Mujur tu. Bertuahnya. Mujur dalam bab lain tu kita duk bahasa mujurnya boleh beli rumah. Mujur juga. Mujurnya boleh beli kereta, mujurnya banyaklah mujur tajuk lainnya. Tapi pernah tidak hati kita nak bahasa mujur, Allah mujurnya aku jadi umat. Mujurnya aku jadi umat Rasulullah. Mujurlah aku Allah pilih Allah pilih jadi Islam. Nak bahasa mujur bagi tu. Bagi besar. Kita ni mujur benda kecil. Benda kecil. Mujur dah. Tapi tak gilah ke mujur jadi Islam. Tak gilah kata. Tak gi mujur jadi umat Nabi. Itu kena kesok sikit biar gi. Biar kesok. Biar bahasa mujur. Sebab bahasa mujur ni kesan besar. Betul. Kesan besar. Mujurnya dia tolong aku. Orang tolong kita bahasa mujur. Pak mati kita ingat dia. Allahu akbar. Pak mati kita ingat. Tambah-tambah kalau tikoh kita Ka'ab. Tu ya susah. Allah Rabbi. Tikoh tidak susah tu tak berasa tinggal sangat. Tapi tikoh susah benar. Gak kita ni susah sama. Susah sama. Gak Nabi boleh menyelamatkan kita. Allah Subhanallah. Dunia akhir. Kalau dunia ni kita ikut cara dia, dia akan jamin. Apabila sampai ke akhir. Betul. Kita ni duk mikir atas dunia je. Atas dunia ya. Tak fikir selepas mati. Lepas mati tu hak lama ni. Allah. Enggak wawasan ni kan Ustaz. Orang duk wawasan sekat hidup ya. Kita Islamnya bawa wawasan daripada hidup sampai ke akhirat. Jadi orang yang boleh membantu kita selepas Allah Subhanahu Wa Taala Nabi. Itu dia dia bahasa mujur ni apabila kita bahasa berguna. Bahasa benda tu berguna, bahasa benda tu ada manfaat, bahasa benda tu boleh tolong kita. Baru bahasa mujur. Jadi lah ni kita nak kena bahasa mujur tu. Itu syarat kedua nak suruh.
So kita kenal, lepas tu rasa mujur. Rasa mujur kita jadi umat Nabi. Okey. Sebab tu apa nama tu, ada satu nama buat kita ni, ada satu riwayat Rasulullah Sallallahu daripada Ibn Abbas, bacalah ada sumber dia. Baca. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallah, siapa dia kata jazallahu anna Muhammadan, jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahluh, bima huwa ahluh. Ata'aba sab'ina malakan alfa sabah. Allah. Dengan sebab dia menyatakan mujur dia ataupun doa semoga Allah beri balasan kepada Nabi Muhammad sebagaimana selayaknya. Wa ahlu tu sebagaimana selayaknya Nabi menerima balasan. Sebab memang kita tak tahu sebanyak mana. Banyak mana tak tahu. Mana hak selayak tu berilah. Berilah jazab balas kepada Nabi. Jadi siapa dia kata gini, kata Nabi, ata'aba sab'ina malakan. Pahala orang baca tu memenakkan 70 malaikat. Alfa sabah, 1000 pagi. Allah. Hadis ni dikeluarkan oleh Abu Nuaim dan lain-lain. Dan ayatnya kita nak menyatakan berasa mujur, kita bolehlah sebut jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahlu. Tak berapa nak mudah ingatkan. Tapi kau boleh hafal. Boleh ingat. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Yang selayaknya dia dapat. Tak tahu berapa. Tak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala, Nabi suraya memenak 70 malaikat penat nak tulis. Menulis pahala orang yang baca. Orang kata tadi. Jazallahu anna Muhammadan. Katanya rekah, pahalanya sangat besar dan sangat agung. Lepas tu 1000 pagi. 1000 pagi. Memenakkan malaikat, 70 malaikat aja nak tulis tu 1000 pagi. Maknanya dia akan tulis 1000 pagi. 1000 pagi. Dia nulis 70 malaikat. 70 malaikat. Katanya sekali ya. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Sebagai tanda mujurnya kita. Makna gembiranya kita dengan kedatangan Rasulullah. Kemudian Allah pilih pula kita sebagai umatnya dia. Dan dengan sebab tu, dengan dia itu Allah beri Islam. Kalau tak ada Nabi, tak ada Islam. Tak ada pohon, tak ada lah buah. Tak ada buah. Kita ni buah-buah ni. Jadi alhamdulillah ini sangat-sangat besar berhubung dengan perutusan ba'asallahu nabiyyin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi hak tadi Ustaz kita nak clear tadi, 3 tugas Nabi, yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Sikit lagi tu. Kalau nak perhabis hak tadi. Nak apa ni? Nak syukur terhadap Nabi dan nak tunai amanah tadi. Nombor 1 kena Nabi. Nombor 2 kena berasa mujur kita jadi Nabi. Nombor 3 kita kena terima ajaran Nabi dengan ilmunya sekali. Nombor 4 kita kena hidup dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dan nombor 5 kita kena hidup untuk Rasulullah. Untuk Islam lah maksudnya. Untuk ikut dia. Ikut dia lah. Kena hidup. Halal nak. 5 lah kalau kita baca. Kalau kita kira. Barulah kita akan termasuk dalam golongan orang berjaya bersyukur terhadap nikmat Nabi Muhammad. Kelahiran, kemunculan, kebangkitan Nabi Rasulullah dan menunaikan amanahnya. Kena ada 5 kali. 5 kali. Nombor 1 kena Nabi. Yang kedua, nombor 2 kita berasa mujur jadi umat Nabi. Yang ketiga kita kena terima ajaran Nabi dengan ilmunya sekali. Terima ajaran dengan ilmunya sekali. Ambil stokor. Man tak boleh terima Islam saja. Maknanya jangan ambil sejuri. Tak boleh. Sejuri kek tak boleh. Sebab kek kat seputik kat ambil sejuri. Kena ambil semua dengan ilmunya sekali. Yang bapak kena hidup dengan Islam. Hidup dengan ajaran Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kena boleh kita hidup untuk ni jaga. Untuk jaga Nabi. Kena jaga Nabi. Jaga ilmu segala macam tu. Jadi dengan 5 tu insya-Allah kita berdoalah Allah jadikanlah kami termasuk orang berjaya bersyukur terhadap nikmat Nabi dan juga nikmat dan juga menunaikan amanahnya. Jadi dua-dua tadi nikmat dan menunaikan amanah kena ada 5 kali. 5 kali tu. Barulah dia rasa lengkap. Lengkap. Dalam kita memahami. Manallahu alaihi. Manallah tadi.
Jadi soalannya kita lah ni, sejauh mana kita 5 perkara ni, apa nama ni, setelah sekian lama Isra Mi'raj tu kita duduk belajar, Dia betulkah kita ni sudah bersyukur terhadap nikmat Nabi tu sendiri dan menunaikan amanahnya? Ni dia kena penceruh lah. Kena bercerah. Maknanya kita rasa, anda rasa lah Ustaz, benda-benda lagu ni kadang-kadang dalam Isra Mi'raj tu ialah kita banyak duk dengar, tapi tak ada nak kecek. Tak ada nak preach. Moga-moga dia cerita satu malam, kita nak cerita dalam 1 jam. 1 jam tak ada. Lepas tu gak bobo nak itu gak. Nak sudah dah lah. Jadi dia laka-laka. Bukan kata apa supaya kita ni kita tidak berlorak. Iyalah. Tak berlorak, kita pergi sikit. Kalau ada masa kita tambah lagi. Insya-Allah. Hatta lepas bulan Isra Mi'raj kita kejap macam balik. Tidak hak. Tak hak. Kita boleh sambung. Sebab cerita Nabi ni, Nabi ni dibangkit tu, start daripada bangkit tu sampai ke wafat tu 23 tahun. Allah. Takkan kita nak kecek dalam 1 jam. Dalam masa sejam. Atau semalam dah. Sudah. Isra Mi'raj tu pun 1 malam. 1 malam. 1 malam, walaupun kita kata tidak sepenuh malam pun, sebahagian besar malam tu pun nak kecek tak habis dah dalam 1 jam. 1 jam. Semalam tu pun banyak jam. Banyak jam dah. Jadi kita memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tugas Nabi, tugas kita. Tugas Nabi ni akhirnya disuruh kita. Suruh kita lah. Allah. Enggak dia buat mari sempurna gak dia mau jaga, enggak dia mau waris hamba. Besar waris. Waris hamba. Betul. Suruh waris lah. Waris lah. Supaya kita kata kalau ayah dengan ayah meninggal, anak lah nyambung. Dia waris. Waris dia. Lepas tu cucu pula nyambung kalau ayah dia mati. Jadi itulah sifat waris tu. Sifat waris tu. Sifat waris. Sako situlah sako. Setelah sako. Biar kita rasa Sat, biar kita cerap bagian ni. Biar kita kata kalau nampak kain tu putih kat putih semua. Tu. Warna tu. Kalau warna merah kat merah. Biar jelas. Supaya tidak ada hak kelabu. Betul. Apa ni simbol dengan hak lain-lain ni. Ya. Supaya kita faham hak Nabi, hak Allah nak Nabi royak tu, orang kata jelas betul-betul. Betul. Walaupun kita ni Atuk Amor tengok tidak bertaraf sahabat. Ya. Tapi kita bertaraf waris. Waris tak apa. Besar waris ni. Sahabat tu tak ada dah. Tak ada dah. Tapi waris tu ada. Waris ada. Maka jangan tinggal hak apa ni hak fadilat. Fadilat jadi waris. Jadi waris tu sendiri. Besar jadi waris ni. Besar. Sebab waris ni orang tak tinggal waris. Kalau kita jumpa dengan orang, dia ngaku kita jadi waris. Allah besar memang besar. Satu besar. Lepas ni Rasulullah ngaku. Allah. Dia kata waris aku. Dia ajak ke orang lain. Allah kita. Allah memang besar. Satu penghormatan. Biar kita berasa, nak suruh berasa. Nak suruh berasa tu lah. Berasa jadi waris. Tu. Kalau dia berasa jadi waris tu baru kita mari sayang. Barulah. Kita mari nak ikut. Kita mari nak laksana tugas. Dia tanggungjawab. Dan kita berasa nak jagalah. Nak jaga waris tu. Kalau kita tak jaga gak tak benda waris. Tak benda waris. Lepas tu pula kalau lagi-lagi kata kalau kita buat salah gak malu waris kita. Malu waris kita. Memang. Kalau sebagai contoh kalau kita buat silap tak kena dengan hak Nabi ajar. Buat kerja-kerja kita hari-hari. Betul. Tak kena dengan Nabi ajar. Kalau kita malu malu waris. Malu waris. Jadi Nabi malu kau, kita malu kau akan berlaku. Sudah. Nabi kata Allahumma aku waris aku gitu mau ladu nah. Apatah lagi Nabi kan dibentak amalan umat dia. Nabi duk tengok. Duk pola sama. Allah betul ke dia? Betul ke dia. Enggak. Jadi Allah memang lah. Kalau kita lah. Kalau kita berasa amalan kita setiap hari ni seminggu sekali dia betul ke Nabi. Betul ke Nabi. Nabi tengok malu. Malu. Tapi oleh kerana kita tak berasa. Tak berasa tu kan tak apa. Tak apa. Tak berasa boleh jadi kerana tak tahu. Boleh jadi juga. Maklumat tu. Jadi Allahu Akbar. Nikmat Allah 'alal mu'minin. Iz ba'atsa fihim rasulullah.
Ustaz nak sambung tadi. Yatlu alaihim ayati. Jadi itulah kerja Nabi. Kerja Nabi. Dan itulah kerja kita. Kita nyambung. Kita sambung. Tugas kita. Balighu anni walau ayah. Itu tauliah Rasulullah bagi. Oh, dia tauliah ada? Oh, tauliah dah. Lama dah tauliah ni. Tapi iyalah kita kadang-kadang rasa tak reti. Adik kakak kampung kita, adik kakak kita. Dia reti sangat. Tapi dia rasa dia tak reti. Semua reti. Kita ni ada ilmu belaka sikit seorang. Cuma boleh jadi tinggal berasa tak reti. Tak reti. Tapi itulah kalau berita lain tu dia reti royak tu. Pula. Macam-macam berita ada royak. Orang tu gitu, orang ni begini. Boleh berkecek pula kalau bab bukan lain. Bab ni bab Rasulullah apa tadi. Ni hari juga. Kalau cerita hari nah. Banyaklah cerita untuk royak kedai kopi, royak gitu sana sini. Bukan satu ayat dah lah, beribu ayat. Dah dulu kedai kopi. Lah ni gani? Gani. Lagi WhatsApp tak WhatsApp macam-macam. Dok royak apa? Hot tu boleh royak, ni tak boleh royak. Ai kena make it. Kena fikir cara mikir tu. Apa hak ni kita boleh berayak kau saing, boleh WhatsApp kau orang ramai sebar dengan cepat. Hak bagai Rasulullah ni bagai betul. Betul. Tak ragu-ragu dah. Kena betul. Kalau betul tu maksudnya daripada Quran, daripada hadis sahih. Betul lah. Mana hak ni kita kena sebar. Allah. Itulah. Baru jadi waris Nabi. Kerja Nabi lah. Kerja Nabi. Ya telur tu. Jadi kalau hak lagu ni siapa pun boleh. Boleh. Sebab tu Nabi tahu dah moga dia suruh tentu dah boleh buat. Nabi takkan suruh benda tak boleh buat. Mana Nabi suruh tu benda orang semua boleh buat. Allah. Jadi zaman dulu tak ada alat komunikasi macam kita. Tapi buat apa? Nabi royak tu berjalan molek. Nah, pasal orang pakat royak. Pakat royak. Kalau kita kata ayah kelik royak kanak. Suami kelik royak kat isteri dia. Atau sebaliknya. Mana badi berayak. Ada berayak. Tapi berita lain memang berayak. Lah ni pun badi berayak. Kalau bunyi berita apa-apa, royak selalu. Royak ke saing, royak ke royak. Orang lah ni ke badi nak berayak ngerti. Dia ada WhatsApp, ada saing ke. Hak dia tahu tu royak selalu. Selalu nak royak. Jadi satu hobi nak royak. Hobi kalau tak royak tu berasa tak sedap pula. Baik aku royak dulu. Aku nak royak dulu. Nak body day. Kalau kita buat body day royak hak Nabi. Allah, itulah kerja kita. Kerja kita tu. Betul. Maknanya kita ubah kita channel cara kita fikir kena ambil berat hak bagai mari daripada Nabi. Apatah lagi hak Rasul bagi tauliah dah. Balighu anni walau ayah. Jadi kalau pakat pasal lampu belakang, tak ada tempat gelap ya. Cerah belakang. Cerah-cerah. Maknanya apa ni kita panggil tauliah ni, balighu anni ni bukan setakat suruh beri tauliah, suruh jalan. Menjalankan tugas tu. Maknanya tauliah ada supaya kita kata ada lesen kereta, bawa lah kereta. Bukan nak taruh dari poket. Ada. Jadi, lagu tu lah benda. Lagu tu. Dah ada lesen kan. Bawa lah kereta. Tak usah panggil orang lah bawa kereta. Kalau kita cakap lagi. Bawa lah kereta. Subhanallah. Jadi gitulah. Balighu tadi, lesen dan juga suruh nyapa. Itulah. Sebab Nabi lah. Maknanya duk yatlu alaihim ayatihi itu memang sepenuh masa dan sepanjang hayat benda tu. Hatta wafat. Yatlu alaihim ayat. Jadi kita pun kena sampai mati jugalah kerja itu. Itulah. Kemudian tadi pula wa yuzakkihim. Nabi juga membersihkan tazkiyah. Tazkiyah ni ialah pembersihan ni melalui proses tarbiyah lah. Nak bersihkan daripada syirik, nak bersihkan daripada maksiat, akhlak-akhlak yang tidak baik. Banyaklah manusia ni. Sebab manusia ni dia reti belaka. Kalau malaikat tu dia tak reti buat jahat, dia reti buat baik je. Kalau syaitan dia reti buat jahat, baik tak reti. Dia specialize. Specialize. Manusia dia reti belaka, buat baik berreti, buat jahat berreti. Dia ada persediaan belaka. Jadi nak betul, nak kena bersih tazkiyah tu. Ini tazkiyah ni Rasulullah buat sepanjang hayat jugalah. Dia kalau sebut bersih ni Ustaz, tak ada orang nak kotor. Tak ada orang nak kotor. Betul.
Orang kata cemar tak sih. Tak sih. Hak itulah apa ni, kain pun nak bersih, tempat tidur nak bersih, segala-gala. tangga nak bersih. Hak tidak kurang pentingnya bersih jiwa, bersih perasaan, bersih pemikiran. Segala-galanya. Ya, jadi Nabi ni tugas dia bukan sahaja baca, Bukan baca, tapi mendidik. mendidik. Kerana itulah kita tengok Nabi didik sahabat dia. Allah Akbar. Subhanallah. Didik keluarga dia, sahabat Allah. dia, Subhanallah. masyarakat sekitar. Ya. Mendidik. Subhanallah. Dia tugas ni tugas besar. Besar, memang besar. Sebab tu tak boleh buat seorang. Kita pun dalam negara kita ada Kementerian Pendidikan. Ada Kementerian Pendidikan. Itulah. Berapa ramai cikgu, Allah guru, Akbar. Subhanallah. asatizah. Nak didik seorang manusia. Saya manusia. Allah Akbar. Maknanya kalau kita tengok dalam proses pendidikan ni, ambil masa yang lama. Lama. Tu. Orang duk kayak pendidikan ni mula, orang kecek. Masuk sekolah umur 7 tahun. Hak situ tu masuk sekolah. Masuk sekolah. Hak pendidikannya belum tu lagi. Belum tu lagi. Malah kalau kita duk baca buku-buku, pendidikan ni nak kahwin. Allah. Start situ lagi. Pasangan tu. Ya. Pilih pasangan yang betul. Betul. Lepas tu apabila lahir tu mula dah. Allah Akbar. Memang. Hak tu pilih pasangan. Lepas tu apabila lahir, mula dari situ pendidikan. Iya. Proses tu. Proses. Berjalan. Pahala zaman kita dulu masuk sekolah darjah 1 tak? Well. Learning. Awal lagi. Prasekolah. Prasekolah. Ha? Learning prasekolah. Kalau kita dulu tak ada pra-pra dah. Betul. Learning prasekolah. Malah budak 5 tahun boleh baca, 4 tahun pun boleh baca. Dia panggil perkembangan. Jadi itu pendidikan. Pendidikan. Ya. Jadi pendidikan ni sejak lahir itu start dah proses. Ya. Proses pendidikan manusia. Dengan tahap masing-masing. Jadi Rasulullah ni ajar proses tu. Proses itulah. Mendidik manusia. Itu dia panggil tazkiyah. Daripada awal sampai akhir. Akhir. Kita didik, kita rasa habis sekolah kat habis lah. Habis lah. Habis suka atas habis. Habis suka atas. Jadi itulah. Maksud dengan Rasulullah tadi mendidik Allah daripada awal hidup manusia sampai akhir. Itulah. Tinggi Allah. Jauh dia. Jauh. Pendidik apa ni, kita kalau kita tengok Islam bawa. Ya. Sebab seseorang tu apabila dididik nak salah minta maaf. Betul. Minta ampun. Istighfar, taubat. Didik itu tak? Didik itu. Sehingga apabila dia akhir hayat sampai ajar, dia hidup tak ada dosa. Tak ada. Suci bersih. Dia bawa pahala. Allahu Akbar. Subhanallah. Dia kadang-kadang kita tak perasan Nabi buat kerja. Ya. Dia didik. Allahu Akbar. Kata wa yuzakkihim. Dia tidak kata wa tarbiyati. Wa yurabbihim ke? Yurabbihim. Zakihim tu lebih dalam daripada tarbiyah. Tarbiyah. Ya. Jadi dia masuk belakang. Duk sipusi. Allahu Akbar. Rohani, jismani, pemikiran, akidah, akhlak, semua sekali. Tazkiyah. Wa zakih. Allahu Akbar. Subhanallahil azim. Itulah tazkiyah. Allahu Akbar. Jazallahu. Semoga Allah Muhammadan bima huwa ahli. Allahu Akbar. Semoga Allah kena berlatih tu. Kena berlatih tu. Jazallahu anna. Bagu ni. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahli. Semoga Allah memberi balasan yang sesuai dengan jasa Nabi lah. Jasa Nabi. Jadi wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ayat 3. Kerja Nabi juga yang mengajar kitab, itulah Al-Quran, wal hikmah, dan juga huraian pada Quran, hadis Nabi dan tafsir Quran dan sebagainya. Hadis Nabi, apa sebut hadis lah. Hadis ni termasuk sirah dia. Termasuk sirah dia. Kalau hadis ni, Ustaz, kita duk belajar ya. Apa tu bit daripada Nabi. Kataannya, perbuatannya, takrirnya. Jadi anda nak kasih sini, nak suruh Ustaz ulah. Biasa apabila kita belajar ni diberi misal di dalam belajar takrif tadi. Misal hadis qauli. Hadis qauli. Innamal a'malu binniyat. Iya. Misal hadis fi'li. Ialah
Rasulullah semaya sallu kama raaitum. Sallu kama raaitum. Hak misa apa takrir. Serupa semaya asar di Bani Quraizah ataupun makan dak. Habis itu ya kita. Habis gitu ya. Boleh jadi nak rakyat misa banyak tu mungkin banyak. Yeah. Cuma kadang-kadang kita tak terfikir bahawa misal fi'li ni dia besar. Hak Nabi buat. Nabi kata, Nabi takrir ni dia besar. Nabi duduk di Madinah daripada Mekah sampai ke Madinah, duduk Madinah, Nabi mentadbir negara. Ya. Mentadbir ni buat gotu, susu gon ni. Hak ni termasuk dalam qauli dan fi'li dan takrir juga. Ya. Ya. Tak? Ya, betul. Kerana tu mentadbir mengurus diri, mengurus keluarga, mengurus masyarakat, mengurus negara, mengikut apa yang dibuat oleh Rasulullah yang berdasar pada Quran, maka adalah sunnah Rasul. Sunnah Rasulullah. Cuma kadang-kadang Ustaz, orang tak berasa boleh jadi bahawa mentadbir mengurus tiru hak Rasulullah ni sebagai sunnah Rasul. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hatta kata kalau kita nak pergi sebut orang tak berasa nikah, tak berasa sunnah. Hak orang duk rasa sunnah kan nikah dua. Poligami hak tu orang rasa sunnah. Sedangkan nikah seorang pun sunnah. Sunnah juga. Jadi kita kata ni tiru Nabi. Betul apa setuju. Ya. Kata poligami tiru Nabi. Tapi tidak poligami pun tiru Nabi. Tiru Nabi juga. Ya. Kata orang lupa tak? Betul. Betul. Begitu juga kalau kita kata Nabi jadi ketua tentera dalam peperangan. Ya. Sunnah dia. Sunnah dia. Nabi buat perjanjian. Sunnah. Nabi mentadbir negeri atau negara Madinah. Sunnah. Tapi apabila sebut sin ni orang tak teringat ke Nabi. Situ. Itu. Bahawa mentadbir negeri negara adalah sunnah Rasul. Sunnah Rasulullah. Tak mari situ. Kalau semaya ingat sunnah Rasul. Betul. Mentadbir negeri negara tak berasa sunnah Rasul. Dia tak berasa sunnah. Jadi putus itu. Sebab Rasul dia tengok sipi. Dia tengok sipi Rasul. Tengok sejuri alik semaya, puasa, zakat sebagai ibadat khusus. Betul. Tapi yang bahagian-bahagian lain itu dia tak tengok Rasul sebagai ia mengajar, ia meninggalkan sunnah supaya diikuti. Betul. Hak ni pun kena. Kena itu ya. Sebab tu kita kena tengok taklim. Taklimul kitab tu, wa yu'allimukumul kitab tu. Supaya Datuk sebut tadi lah. Ada taklim qauli. Dia Rasulullah hurai menjelaskan makna Quran kan. Ia ada taklim amali. Yang mana orang tanya Aisyah kata bagaimana akhlak Rasulullah kan? Kana khuluquhu al-Quran. Itulah tafsir amali kepada Quran. Khuluqul Quran tu. Khuluqul Quran tu taklim lah tu. Taklim dengan perbuatan dia sendiri. Sebut tadi lah. Dalam bahasa budak lah ni merealisasikan Al-Quran dalam tindakan. Itu pun taklim juga. Jadi orang boleh tengok contoh Rasulullah tu. Jadi itulah zaman kita ni tafsir Quran ni banyak orang tafsir. Tapi dalam bentuk tafsir ilmi. Tafsir ilmi. Tafsir bentuk syarah begitu lah. Membagi ilmu. Bagi ilmu. Tak apa, alhamdulillah tu maklumat. Tapi lagi tafsir amali Quran tu. Hak tu nak suruh amal. Nak suruh amal tu. Tafsir amali ni dalam bentuk peribadi, dalam bentuk rumah tangga, dalam bentuk masyarakat, dalam bentuk negara. Negara lah jemaah paling besar sekali. Itulah kena ada tafsir amali tu. Itulah taklim yang kita kena teruskan zaman kita ni. Menyambung taklim Rasulullah dulu sallallahu alaihi wasallam. Hak ni lah taklim amali ini ia boleh memberi gambaran kepada Islam. Kalau tidak tak nampak Islam tu berjalan dalam masyarakat. Kalau tidak tak nampak Islam tu boleh diamal. Dan Islam tu tak jadi syiar. Tak ada lah. Tak jadi syiar. Nak jadi syiar ni kena hidup dulu. Kena buat. Amal-amal menjadi syiar. Maka sinilah perlu umat Islam sendiri khususnya memahami Islam ni Al-Quran ni di segi amalannya.
Jadi amalan ni disusuli oleh Rasulullah dengan hadis-hadis dia lah. Hadis dia lah. Hak kata, hak dia kata, Dia kata. hak dia buat, Wah. hak dia persetuju. Wah. Jadi itu amali itu. Amali itu. Amali itu. Itulah taklim amali. Ya, ya. Ataupun tafsir amali pada Quran. Maknanya kalau kita boleh banyak, kita boleh cadai kepada ustaz-ustaz kita, guru-guru, kau misal tu jangan misal banyak misal. Ya, Kita kena banyak kena misal. banyak contoh. Contoh. Misal hak ni kita pegang hak ni hak bagai ada dah. Ya. Misal-misal hak lain hak ada juga, tapi kita tengahkan misal-misal tu supaya anak-anak murid kita sejak daripada baku sekolah pun dapat dah. Salah satu kata takriri. Takriri dah. Ya. Semayang asar di Bani la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Ya. Jadi ada bahas sahabat bahas. Gini ada bahas gini. Nabi kata jawab belakang. Jawab belakang. Jadi itu takriri itu mengajar kita supaya kita berlapis dada kalau ada berbeza pendapat. Ya. Nah, Ya. berbeza pendapat tak? Betul. Jadi macam-macam kita boleh belajar. Subhanallah. Hak tu amali kan? Amali. Jadi kalau kita dalam masyarakat kita, kalau ada berbeza pendapat, Allah. maka saling menghormati. Menghormatilah. Itulah. Tidak jadi bala. Tak bala. Tak bala. Hak jadi bala bertekir merah muka tu kerana kita nak kata hak kita betul, demo salah. Demo tu kata lagu tu juga. Sadar. Jadi kalau kita kata ni pendapat amo boleh jadi salah, boleh jadi betul. Betul. Pendapat demo pula amo terima, amo dengar. Ya. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Lepas tu nak pakai tak sepakat atas kita. Atas kita lah. Jadi baru lini. Alhamdulillah. Subhanallah. Comel Nabi. Memang Nabi kalau mengajar kita. Ya. Mana ta'limul kitab wal hikmah lagi. Itu. Hikmah tu termasuklah. Hikmah itu termasuklah hadis Nabi tadi. Dan apa saja kebijaksanaan. Kebijaksanaan Nabi. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu barang kehilangan orang mukmin. Anna wajadaha bahawa haqqu biha. Amin. Di mana saja dia jumpa dengan benda molek, benda yang bijaksana ni, itu boleh ambil lah. Daripada barat ke timur ke apa. Mana Islam tu buka lah dalam bab asal tidak bercanggah dengan Islam. Dia panggil dhalatul mu'min. Dhalatul mu'min. Mana bagi orang Islam hilang. Mana orang mukmin hilang bagi dia. Bagi dia. Jadi boleh ambil muka hak. Jumpa agak muka hak dia. Hak dia. Memang. Hak ni pun kalau kita tengok hikmah yang sangat besar. Allah subhanallah. Rasulullah memberi takbiran. Kita panggil Rasulullah ni disebut Jami'ul Kalim. Jami'ul Kalim. Kecek sikit makna luas. Allah Dalam. akbar. Subhanallah. Jadi kita kalau kita di segi kata-kata nak ngaji, gilah ngaji mana gilah mana apa. Mana-mana ada saja ilmu yang bermanfaat, itu hak orang mukmin. Orang mukmin. Kena ambil buat kelik. Subhanallah. Sebab tu kalau kita tengok ada Rasulullah ni. Dari segi sejarah dia lah kalau kita tengok. Hijrah Rasulullah ni nombor satu mengekalkan kebaikan hak sedia ada. Hak sedia ada tu kekal. Kekal. Mana hak tak bercanggah Islam tu kekal. Itu boleh tengok di sepanjang sejarah kan. Ya. Yang kedua, dia kembangkan kebaikan tu supaya meningkat lagi. Meningkat lagi. Kembangkan, tingkatkan lagi. Ya. Yang ketiga, dia buat kelemahan-kelemahan. Hak bercanggah dengan Islam. Itu tazkiyah tu. Ya. Tazkiyah tu. Buat. Yang keempat, dia cetuskan benda baru. Benda hak tak berlaku lagi, hak tak buat lagi. Dia bawa benda baru yang baik. Benda yang baik. Ya. Yang kelima, dia kembangkan benda baru tu untuk menjadi suatu hikmah kepada semua manusia. Kita tengok sirah Nabi tu berlegas kita itulah kejayaan dia. Ya. Maknanya kekalkan kebaikan yang sedia ada, kembangkan lagi. Buang kelemahan-kelemahan yang ada. Kelemahan apa saja jenis kelemahan, keburukan dan sebagainya. Dan selagi ialah dia cetus benda baru dan kembangkan benda baru. Itulah. Sepanjang sejarah Rasulullah tamu dia tengok gitu Rasulullah. Dia dapat 5 kau tadi udah berputar. Dapat berputarnya. Hak baik dia kekalkan. Supaya kalau antara contoh baik ikramud dhaif. Ikramud dhaif. Ni hak orang Arab zaman. Orang Arab zaman dulu. Tapi apabila benda ni baik kekal. Tak ada masalah. Bukan tak ada bercanggah Islam. Dia panggil dhalatul mu'min. Dhalatul mu'min tu. Jadi apabila kita kata kita ada satu ilmu atau kepakaran teknologi apa, ya kita perlu. Memang. Kita perlu dalam masyarakat LAN ni. Ya. Kita pergi belajar. Atau anak-anak kita belajar. Ya. Dia gitu ambil dhalatul mu'min. Dhalatul mu'min. Bagi kita. Bagi kita. Kena ambil wakil lah. Subhanallah. Mana ni satu dorongan
Ya. untuk kita mencari yang Mencari baik. yang baik. Sama ada dengan belajar, dengan berhubungan, dengan macam-macam. Macam-macam. Mengkaji dan lain-lain. dan sebagainya. Memang. Dia Subhanallah. kehebatan apabila kita tengok kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Baik Ustaz, bila-bila jalan kita Ya. Belum mikir. bila-bila mikir kita boleh pindah sikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk Mekah tadi. Wah. Terima wahyu. Terima wahyu. Itu tajuk kita. Ada tajuk asal. Tajuk asalnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala waktu pilih Nabi untuk dibangkit. Dan Ustaz baca ayat tadi. Kerjaan dia. Kerjaan dia. Kerjaan dia. Kerjaan dia ni mungkin Ustaz nak. Mula-mula Nabi royak nak beroyak ke orang ni. Nak nyapa agama ni. Dia je mula-mula terima wahyu. Dia bawa Islam dia seorang. Dia seorang. Dia dululah terima agama Allah ni. Kalau kamu dia kelik royak ke isteri dia, alhamdulillah isteri Alhamdulillah. Ya. Royak ke Abu Bakar terima. Royak ke Sayyidina Ali, budak lagi Ya, terima. Jadi inilah orang ya pertama. Asasnya. Jadi lepas tu kalau Ustaz boleh sambung. Ya. Dan kalau kita tengok apa ni dakwah Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam. Kronologi lah kita panggil kronologi. Okay. Maknanya Rasul setelah dia terima wahyu, maka dia menjalankan dakwah sirriyah. Dakwah secara senyap-senyap. Tidak gagih lah. Bisik lah. Bisik. Bisik dengan keluarga dulu, dengan orang terdekat. Dengan orang yang dia berasa rapat sahabat-sahabat Abu Bakar. Rasulullah bersahabat Abu Bakar ni awal lagi. Belum tu lagi. Jadi waktu dia tupu ke orang sahabat dan terdekat. Itu dia panggil dakwah sirriyah. Dakwah sirriyah ni semua kita tahu. Maka masa 3 tahun. 3 tahun. Sehingga diceritakan bahawa Rasulullah tidak ada rumah sallallahu alaihi wasallam yang dia tidak naik. Gi belakang. Tak ada rumah yang Rasulullah tak naik untuk sampai Islam. Itu usaha awal. Senyap-senyap. Sejaknya sikit bahasa kita kan. Sikit jalan jumpa. Gi setiap rumah. Allahu akbar. Gigihnya dia. Kita pada juga pak kita musim pilihan raya. Musim 5 tahun sekali. Kalau buat supaya Rasulullah. Allah. Kalau kita umat Islam ni Ustaz. Buat kerja nyapa Islam ni supaya kita buat kerja ngepi pilihan raya. Allah. Lagu mana Ustaz? Hebat. Semua gerak. Tenaga, guna segala macam. Siap sambung malam sambung siap. Duk tidur pun nak ingat nak pergi pun. Subhanallah. Nak suruh benar ni? Kalau kita kata dalam tempoh 10 hari tu. 10 hari tu. Tak tidur malam. Semua jentera gerak. Andai kata kita bawa Islam ni mikir buat kerja coroknya lagu tu. Allah. Betul lah Islam. Betul lah Islam. 3 tahun Rasulullah doa kerja tu. Mana kita bermakna boleh buat benda tu. Boleh buat. Contoh pilihan raya kita boleh buat. Kita ambil contoh tu. Kita buat untuk ajak orang faham Islam. Ajak orang amal Islam. Ajak orang dokong Islam. Ajak orang sebar Islam. Kalau kita buat gerakan Allah Akbar. Kita berdoa Ustaz. Kita berdoa dan kita usaha. InsyaAllah. Kita pakat royak kepada adik kakak kita. Biar kita mikir sapasit. Sapasit tu. Contoh Rasulullah ada. Ya. Siapa malah dia. Tak ada rumah dia tak pergi. Allah. Tak ada rumah dia tak pergi. Kalau tak ada rumah yang tidak dinaiki. Allah. Kat kita ni tak ada rumah kita pergi. Allah ni kau aku yang benar. Dalam bab Islam lah. Iyalah. Dalam bab lain pergi. Bab lain dia pergi. Tujuan lain selain daripada Islam ni orang banyak. Orang banyak pergi rumah. Jumpa orang tu, jumpa orang ni. Jumpa orang ni, ajak orang tu, ajak orang ni, kumpul situ, kumpul sini. Betul. Dalam hal-hal suasana tak boleh kumpul ni. Tak boleh kumpul, dia berkumpul. Moga ada kepentingan. Ada kepentingan. Tapi bab Islam ni tidak jadi lagu tu. Tak jadi lagu tu. Itu masalah. Maknanya kita kena cari mekanisme fikir pula. Kena susun semula. Sebab hak ni
kerja utama. Kerja utama. Jadi kalau kita boleh tengok Nabi kita ni, kalau dia buat lagu ni, sebelumnya kita tengok Allah sebut dalam surah Nuh tu ke? Well. Allah cerita tentang Nabi Nuh dah. Inni da'autu qaumi lailan wa nahar. Full time. Mana Malaysia serupa siap. Allah. Malaysia. Malaysia. Ya, Nabi kita pun dia adalah ulul azmi. Ulul azmi. Ulul azmi. Mana kerja dia ni tidak kurang daripada apa yang telah dibuat oleh ulul azmi sebelum. Kerana dia adalah penghulu pada ulul azmi. Subhanallah. Betul. Subhanallah. Jadi kalau kita tengok Ustaz Rayak tadi, tak ada rumah tak naik. Tak ada tempat dia tak pergi. Asalkan ada orang, betul, pergi. Jadi sudah dalam keadaan orang panggil apa? Senyap-senyap. Sebab tak boleh gegeh, tak boleh. Sebab bagai baru. Orang pun reaksi pun. Reaksi. Lagipun dia bercanggah dengan kajian tu. Normal lama. Normal lama. Kajian Mekah tu. Kajian Mekah. Jadi kajian Mekah tu berlain ni dengan hak Nabi bawa. Jadi kalau gegeh kajian akan ambil tindakan lah. Walaupun Mekah ni tak ada raja. Ada raja. Tapi kerajaan tu ada. Kerajaan Mekah. Mana pihak berkuasa tu ada. Berkuasa. Sebab kerajaan pihak berkuasa lah. Ya. Berkuasa lah. Jadi, walaupun tidak dalam bentuk dia tak ada presiden, tak ada raja sebagaimana negara sekarang. Ya. Tetapi dia ada komuniti dia. Komuniti yang berkuasa, yang menjaga. Betul. Jadi komuniti inilah yang menentukan dasar, menentukan terima ke tak terima. Jadi kalau pihak pimpinan tak terima kat bawah pun, dia sendirilah. Jadi oleh kerana itu kena 3 tahun Rasulullah duduk secara senyap-senyap. Senyap-senyap. Dan orang berimeh pun tidak ramai lagi lah. Tapi bertambah. Bertambah daripada mula-mula start ke 40 orang dulu. Masuk hak tadi mula-mula sekali. Lepas tu masuk siapa 40 orang. Sehinggalah apa nama tu pergi setelah 3 tahun. Masuk peringkat kedua pula. Sebelum tu sebelum kita pergi peringkat kedua ni, orang-orang yang terima pada peringkat awal ni, golongan mana? Golongan mana? Yalah. Golongan ni kalau kita tengok, yang pertama golongan orang muda. Orang muda. Ya. Yang kedua orang-orang biasa. Orang biasa. Orang tak ada kedudukan. Ada kedudukan, memang. Ada hamba. Ada koli orang. Yalah, memang. Mana orang ni ya? Orang biasa. Orang tinggi-tinggi tak ada. Tak ada. Selain daripada Abu Bakar tu, orang kedudukan tinggi. Jadi orang peringkat awal ni, orang biasa. Orang biasa. Itu. Orang muda. Orang muda. Ini satu yang menarik. Itulah. Yang pertama orang muda. Orang paling tua ialah Abu Bakar. Abu Bakar. Rasulullah tua daripada dia 2 tahun. 2 tahun. Jadi kalau orang laki-laki, maka Sayyidina Abu Bakar lah orang paling tua. Paling tua. Jadi Nabi paling tua sekali. Paling tua sekali. 40. Kerana tu Nabi kata, bu'ithu bil hanifiyyati samha fahalafani syabab wa khalafani syuyukh. Asyuyukh ni bukan orang tua pun. Pimpinan. Bertaraf syekh. Orang atas-atas lah. Orang datuk. Orang atas-atas. Maknanya agama yang dia bawa ni, fahalafani syabab, aku disokong, didokong oleh pemuda. Wa khalafani syuyukh, aku ditentang oleh golongan atas. Kita terjemah atas lah. Baru makan siku dia. Jadi apabila orang-orang ni maksudnya orang muda kita ada kepentingan. Tidak ada jawatan lagi. Kali orang hamba orang ni orang bawah lah. Marahin lah. Jadi orang ni mudah nak terima dakwah. Hatinya murni, hatinya bersih, tak ada fikir banyak. Kalau orang masyayikh ni, dia ada kedudukan, memang. ada bisnes, ada pakar, petinggan macam-macam. Jadi nak mari ke ikut Nabi ni, mikir lagi. Apabila mari ikut Nabi, terpecah kedudukan tu. Nego pun tak boleh nego. Ya.
Jadi nya tarik demo belakangnya pula demo lah, tak boleh demo lah. Dah. Jadi rupa-rupanya apa ni, bukan orang tak tahu sangat. Betul. Tetapi nak jaga tak. Nak jaga pentingnya. Kau Tak bagian ni bagian memang akan senantiasa berlaku lah. siapa kelala? Siapa bila-bila? Sebab dia melibatkan manusia kan. Manusia. Manusia tu lagu tu lah. Di mana-mana zaman pun. Jadi kita boleh ambil lah ibrah pengajaran tu. Betul. Maknanya ini adalah halangan-halangan. Kalau kita tengok halangan orang tak suka agama ni bukan tak si kalau dia hati dia betul dia nak, tapi duk mikir aku ni kalau gigak berat. Ya, memang. Dan zaman kita ni benar tu. Anda rasa kita kena yalah. Kalau banding dengan orang hak bawah dengan atas, orang muda lah utama kan. Ya. Hak ni lah orang hak fresh. Ya. Dia sepatut menjadi tumpuan dakwah zaman kita ni. Sasaran dakwah kita zaman ni. Sebab pengalaman Rasulullah begitu. Ya. Pengalaman Rasulullah. Syabab beliau rijal mustaqbal. Rijal mustaqbal. Pemuda hari ini, pemimpin besok. Jadi itulah kalau boleh kita cuba fokus lagu mana pada pemuda. Pemuda ni. Supaya kalau kita tengok orang tua ni, yalah dia tua. Dia tua, lepas tu dia penuh dah. Dia penuh dah bagainya. Lepas tu dia pun tak cakap lah mana. Cakap dah. Sebab kita ni lah. Faham anak lah. Kita ni tidak tua tapi lama. Jadi apabila dah jadi lama ni kan serabut banyak. Serabut lah. Kalau orang ada kedudukan lagilah dia serabut. Zaman-zaman dulu. Zaman dah ni sambil bila pun lagu tu lah. Lagu tu lah. Tapi al-aslu fi dakwah ni ila ghairi muslimin. Al-aslu. Jadi kita lain jadi terti baca. Ila ghairi muslimin tak ada. Jadi asal tu jadi terti. Dia boleh sebut dakwah dia mai sama kita ya. Sedangkan dakwah Rasulullah dulu sallallahu alaihi wasallam kepada ghairi muslimin. Itulah kalau kita boleh fokus balik fokus tu. Kita kena maknanya fokus tu kena ada, lepas tu ilmu alat untuk sampai situ pun kena ada. Kena ada juga. Kalau kita kata dalam bahasa mudahnya, ilmu bahasa biar reti bahasa. Kalau kita nak cakap dengan non-muslim, kita tak reti bahasa dia, tak boleh nak. Payah. Pakai golek kita. Begitu ya. Kalau kita kata contohlah, ulama besar daripada negara Arab lah kita kata, syekh-syekh besar. Dia tak erti bahasa Malaysia mari sini. Tak payah juga lah. Tak boleh nak berperan. Berperan lah. Dia kena sebab tu min anfusihim dari anfusihim. Tak ada ayat. Tak ada ya. Ya tulu alaihim min anfusihim. Yang Nabi kan bangsa sendiri. Mudah kan faham? Mudah faham. Itulah al-aslu fi dakwah ila ghairi muslimin. Mana hak ni pun kena pergi. Jadi maknanya Rasulullah tu pun pada masa tu tak ada orang Islam lagi, bukan tak ramai lagi. Tapi maknanya asal dakwah ni kepada orang bukan Islam. Jadi hak tu asal. Kemudian hak ni untuk orang Islam ni dia kata belah-belah ngajar. Tazkiyah dan ta'limul kitab tadilah. Dah masuk Islam dah. Jadi dakwah kepada asalnya kena keluar. Kena keluar kepada orang bukan Islam. Sebab tu Rasulullah naik tadi pun naik rumah orang tidak Islam. Bukan naik rumah orang Islam. Rumah Islam bagi orang Islam pun betul tak ada lagi. Tak ramai lagi. Betul. Tapi benar-benar ni kadang-kadang kita pun kena buka kepada masyarakat. Kena buka supaya dakwah ni asalnya kepada bukan Islam. Bukan Islam. Ada pada orang Islam ni yatlu alaihim wa yuzakkihim. Tilawah dan tazkiyah dan seterusnya lah. Seterusnya. Lepas masuk Islam tak ajarlah. Ajarlah. Itulah kerja Nabi jak sampai awal sampai mati pun. Ajak orang luar, bina hak dalam. Ajak luar, bina hak dalam. Jadi barulah orang panggil dakwah tu jalan molek. Kalau bina hak dalam saja, hak keluar tak cara. Tak sapa lah. Tak sapa. Makna bahagia besar kita tinggal. Allah. Hak asal kita tinggal. Kita tinggal pokok, kita ambil dah. Tu yang tak gagah tu. Jadi tidak meramaikan. Tak meramaikan orang. Tak meramaikan sawadul muslim. Jadi akhirnya maknanya orang hak tidak Islam pun tak masuk Islam. Orang Islam dah pun tak masuk juga. Tak ikut juga. Supaya orang Datuk sebut baru ni. Orang Islam ni, kalau orang bukan Islam masuk Islam, dia masuk molek. Tapi kalau orang Islam dah ni nak masuk tu payah. Nak masuk dengan Islam. Nak masuk dengan Islam tu payah. Pasal dia pasal masuk dah.
Tu. Jadi kalau kita berhenti hak ni, jadi kalau sekiranya berhenti dakwah pada orang bukan Islam ni, hak Nabi buat zaman nak berlaku nak Isra Mi'raj ni, kan? Dan ini semua sebab pada berlakunya Isra Mi'raj. Hak ni dia punya latar belakang dia tu. Kena tengok scene ni. Tengok scene ni. Ibarat kalau kapal terbang kat sebelum dia nak naik tu kan. Tengok dulu. Bawah tu nak lacak naik. Nak lacak naik. Ni nak lacak naik. Dia kena dia berdegah sini. Berdegah sini ni. Berdegah sini. Tidak tak naik. Tak naik. Tak naik. Jadi itulah sebabnya 3 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk secara orang kata sembunyi-sembunyi, senyap-senyap. Senyap-senyap. Tapi senyap-senyap pun merata. Jalan. Mantap. Itulah hebatnya perancangan itu. Perancangan itu. Gitu. Maksudnya bahawa Islam ni dia kena perancangan. Ada perancangan. Biar mantap. Tidak belorak. Mengikut step. Ikut step. Maknanya hak ni ilmu ya Rasulullah tinggal kita. Tinggal kita. Lepas tu nak pergi tu pula pergi merata. Tuju orang-orang yang berkenaan. Yang berkenaan. Fokus. Pergi orang hak dekat dulu. Hak dekat dulu. Kau jauh. Itu strategi. Okay. Telah merancang ni pun satu hal kat tu. Sebab tu dalam apa nama tu kata-kata hikmah. Dia kata jika anda gagal merancang, berarti anda merancang untuk gagal. Pagak tu. Pagak. Jika anda gagal untuk merancang, berarti anda merancang untuk gagal. Dia jadi balik kok gitu. Jadi kalau kita tak gagal merancang, arti kita sudah merancang untuk gagal. Gagal duduk depan. Gagal dalam tangan dah gagal. Pasal kita tak merancang. Sedangkan Rasulullah orang yang paling hebat merancang Rasulullah. Walaupun dia mula seorang kan. Mula seorang tapi dia bentuk jemaah dia Darul Arqam kan. Senyap-senyap dia rumah Darul Arqam telah jadi pusat gerakan. Darul Arqam tadi kita kata Darul Arqam bil Arqam lah. Bil Arqam di Bukit Safa. Masa tu masih sir lagi dah. Masih sir lagi. Tapi jumpa dah lah. Ada pusat dah lah. Ada pusat dah. Walaupun senyap-senyap. Maknanya kalau kita tengok Rasulullah ni asas benda tu peti tempat jumpa. Ada markah lagi. Ada markah pusat walaupun senyap-senyap. Untuk jumpa. Sebab Islam ni dia agama berjemaah. Dengan sebab itulah Rasulullah maknanya walaupun dia seorang-seorang atau walaupun dia bermula dengan seorang, tapi seorang itulah yang membentuk jemaah. Bentuk jemaah. Mana campur dengan start dengan keluarga dia dulu kan. Abu Bakar dan lain jadi sebuah jemaah. Jadi jemaah itulah yang boleh Rasulullah merancang. Menyebar kan? Menyebar. Tadi Ustaz kata ada 40 orang tadi. 40 orang pekat awal. Tu masa di Darul Arqam betul? Di masa Darul Arqam dalam merhalah Syriah. 40 orang. Yang mau jadi tonggak kepada Rasulullah. Akan datang lah. Jadi maknanya bagian ni zaman kita ni zaman tidak sir dah. Dah tersebar dah. Jadi maknanya kita walaupun zaman kita ni dah terbuka, tapi kerja sir tu kena ada juga. Kena terus perancangan tu kena ada. Tak usah koyak kau bagi rancang. Bagi kita rancang ni. Ni kita tak buat gapo koyak dah. Koyak dah. Pasal penting berjemaah tu. Sebab tu Sayyidina Umar kata, la islama illa bijamaah. Kena ada jemaah. Islam tak akan sempurna kalau tak ada jemaah. Sebab tu Rasulullah kat awal, jemaah selalu. Ada jemaah selalu. Ada kumpulan dia. Ada kumpulan. Rasulullah tak kerja seorang. Dan selagi saya nak kata wala jama'ata illa bi imarah. Jemaah tidak akan jadi kecuali kena ada pimpinan. Wala imarata illa bi ta'ah. Kepimpinan pun tak jadi kecuali kena ada ketaatan. Makna kita Islam wajib kena ada jemaah. Wajib kena pilih pimpinan. Setelah kita pilih pimpinan, wajib kena taat pada keputusan pimpinan. Dia ada 3 step. 3 step tu. La Islam illa bi jamaah. Wala jama'ata illa bi imarah. Wala imarata illa bi ta'ah. Tidak ada Islam tak boleh nak betul nak jalan kecuali ada jemaah. Jemaah ni kena ada pemimpin. Pemimpin kena taat. Kalau kita latih pemimpin tak bergerak tak jadi. Buku jawab habis. Jadi bahagian ni Sayyidina Umar tafsir hak Rasulullah buat lah. Sayyidina Umar mentafsirkan, menjelaskan hak Rasulullah buat tu.
benda tu. Benda tu. Step tu. Jadi berjayanya Rasulullah tu kerana ada 3 tu lah. Jadi saya rumah kata tu berdasar kepada Rasulullah buat. Dia panggil istiqra'. Istiqra' dia. Pemerhatian. Observasi lah. Mulahazah dia. Daripada apa yang telah dibuat oleh Rasulullah ni. Maka Islam ni dia kena ada Jumaah. Ada Jumaah. Nak jalan Islam ni. Jumaah pula kena latih ketua. Apabila ketua pula kena taat. Jadi dia urutan tu comel. Comel. Dia 3 ni lah Rasulullah tekan sama apa. Dalam hadis-hadis ya. 3 perkara ni. Hak sedang mau atau hak dia perhati pada Rasulullah. Mana daripada asal lagi Darul Arkam, dia tengok Darul Arkam tu ialah itu satu Jumaat. Satu Jumaat. Tempat beripu. Walaupun kecil. Tempat beripu, tempat bincang, tempat ngaji. Tempat ngaji. Mengajar. Mesyuarat. Merancang. Ini Jumaat dah ni. Jumaat tu. Walaupun tidak ada daftar. Tak daftar. Daftar tu masalah. Tak nikah ya. Jumaat. Kemudian situ Rasulullah jadi ketua. Dia lah ketua. Masa dia. Lepas dia wafat, maka orang lain pula. Maka Umar jadi ketua tu tetap kena ada. Jumaat ni kena ada. Kemudian ketua ni ditaati. Itulah kelebihan apa namanya keberkatan ada punya Rasul apa yang Rasulullah buat. Kita ni Ustaz baru sir ni. Baru sir dakwah sir. Senyap-senyap. Kalau hak nak dakwah terbuka tu kena sambung mula. Tapi jangan serik Ustaz. Ana rasa kita apa ni hari ni kita nuktah tu nampak comel. Tidak israk lagi kita. Tak israk lagi. Baru duduk ni. Nak naik. Nak lacak baru. Kita tak kecek lagi. Bak apa? Bak dakwah secara terbuka. Dan apa yang dihadapi oleh Rasulullah apabila terbuka lain lagi. Lepas tu lah apa ni kita ada lagi Rasulullah hadapi dengan tahu duka cita. Iaitu isterinya disayangi meninggal. Ia memberi sokong yang sejuk daripada awal. Dialah orang Islam pertama di kalangan wanita muslimah. Jadi dialah penyokong dengan harta, dengan jiwa, dengan segala-galanya. Lepas tu puak darah dia pun meninggal. Ia memberi sokongan di segi kedudukannya, sokongan walaupun dia tidak ikut Rasulullah. Jadi benda-benda tu ada kita panggil, kita akan bincang kemudian. InsyaAllah kita akan Ustaz jangan sering. Tak apa. Kita nak bincang, kita nak kongsi dengan kakak kita supaya kita nak masuk bab cinta Nabi. Itulah. Biar cinta Nabi. Kalau kita tak tahu Nabi ni kita tak sayang. Betul. Bila kita tak tahu cerita Nabi ni kita tidak berasa kebersamaan. Tak berasa. Tak berasa Nabi kat Nabi. Kita kat kita. Tak berasa waris mana? Tak berasa waris lah. Jadi kita insya-Allah kalau kita bincang-bincang ni biar mari berasa waris. Biar mari berasa sayang. Walaupun tidak bersama di dunia ini tapi kita nak bersama Nabi di akhirat nanti. Dia akan beri syafaat pada kita. Pipi tangan kita masuk surga. Subhanallah. Kita minta Nabi pipi tangan kita masuk surga tak payah Ustaz. Subhanallah. Mana tahu doa kita Allah kabul. Dan kita bukan minta untuk kita saja, kita minta untuk semua. Untuk semua. Semoga Allah mengkabulkan doa kita. Amin. Dan jadikan kita ni orang yang sayang kepada Allah, sayang kepada Rasul. Amin. Semoga kita hidup atas dunia ni bahagia, akhirat bahagia dan mendapat syafaat Rasulullah dan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Ya Allah. Subhanallah. Sebelum kita orang kata beradu dulu. Untuk kali ni kita insya-Allah kita akan sama, kita akan beritahu. Pula. Kalau mudah-mudah kan insya-Allah hari Khamis ni lah. Ustaz ada lapar ke? Insya-Allah. Hari Khamis ni kita sambung perbincangan. Rasulullah ni dakwah terbuka pula. Panggil dakwah apa dia? Jahriyah. Dalam bahasa Arab. Dakwah secara terang-terang. Tadi siri. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita ni tuan-tuan dan tuan-tuan mengharap kongsilah dengan saya. Tika nak live pun tak apa atau tika nak lepas ni pun tak apa. Kita ada buat rakaman dan sebagainya. Balik ni juga. Walau ayah. Ni pun termasuk tabligh. Masuk tabligh kan. Tabligh.
Jadi kalau Ustaz ada nak sebut Tak ada apa dah. ya. Itulah, Jadi insyaAllah. untuk hari ini anda nak ucap terima kasih banyak Sama-sama, kepada Ustaz. sama-sama. Melapangkan masa, mari kita InsyaAllah. kecek, InsyaAllah. buah-buah. InsyaAllah. Tapi buah ni buah ilmu. InsyaAllah. Buah yang membawa manfaat dunia kita akhirat. Ya, ya, ya. Jadi untuk Ustaz jazakumullahu Wa khairan iyyakum, katsira. wa iyyakum. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi tuan-tuan dalam siri yang berikutnya. Ya. Jadi Ya. kita panggil siri ni siri pokah. Kecek kira Kecek. buah-buah santai. Ya, ya, ya. Dalam hak kita kecek agama kita Ya. untuk kita memantapkan diri kita dengan agama kita. Allahu InsyaAllah. Akbar. Subhanallah. Amin. Mari kita tutuplah Ustaz. InsyaAllah. Subhanakallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان آمين. الرجيم آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا وصلى الله صلى الله على عليه محمد وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة